Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah hal yang kurang menyenangkan untuk sound system kita pada pagi hari ini karena dadakan ada masalah, jadi kami tidak bisa memprediksinya. Mohon kesabaran dan juga tetap menjaga ketenangan karena ini tidak seperti biasanya. Suaranya agak mengganggu, ada suara desis, ada suara tiba-tiba hilang lagi. Nah, ini muncul lagi. Jadi mohon Bapak Ibu tetap konsentrasi untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kalau bisa abaikan saja, jangan anggap ini sebagai sesuatu hal yang mengganggu ya. Kami setelah kebaktian ini kami akan coba memperbaiki. Mudah-mudahan bisa teratasi. Oke, dan ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Kita akan memasuki bulan keluarga, dan setiap kali kalau bulan keluarga, saya merimain diri saya bahwa kalau saya ada PR di keluarga saya yang harus saya kerjakan, saya mencoba mengerjakannya, karena di bulan keluarga itu kita selalu disentil terus. Apa yang tidak beres di dalam keluargamu, mari kita lakukan. Dan juga harapan saya Bapak Ibu melalui kesempatan ini di bulan keluarga, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin bentuk pengampunan, mungkin bentuk kita lebih care terhadap istri, suami kita, anak kita. Mari kita lakukan PR kita ya. Semoga Tuhan menolong kita, dan saya akan membacakan warta untuk kita seperti biasanya. Untuk pertama-tama pagi ini dilayani oleh Pendeta Andi dengan tema keluarga yang mengakui kuasa Allah. Dan kedua, saya minta Bapak Ibu kita berdiri, kita kembali mengingat ayat hafalan yang kita pakai untuk satu minggu ini, satu minggu kemarin, Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kita akan membacakan untuk ayat hafalan yang kita akan hafalkan satu minggu ke depan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu kita tetap berdiri, kita akan memasuki prosesi ibadah. 主所爱的弟兄姐妹，仍然站立，我们来开始今天的崇拜会。 Kita naikkan pujian Maha Kasih yang ilahi. 我们来唱神圣妙爱。 Kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Hujan xiang sengling chongman, wei wo xin hua chu juan nan. Wo you jiu zhu tong de ji ye, yong wei zhu bang xiang pi. 更要舍己，不再犯罪，信心始终要坚守。你是忠心，诚实恩主，是我释放的自由。
penebus yang maha kuasa, menyertai hidupmu. Umatmu hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 愿恩惠平安从上帝我们的父和主耶稣基督与你们同在。 Silakan duduk. 请坐下。 Nats pembuka untuk kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayat 27 yang berbunyi demikian. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian juga aku tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. 今天的舍里经文取着马太福音第21章27节。 于是回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣说：“我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。” Mari kita kembali melanjutkan pujian. Kita mau mengatakan tempatku berlindung hanya kepada Kristus Sang Juru Selamatku. 我们来唱长生主礼。 Bila jiwaku susah bergejolak, ku ingin terbang ke tempat yang tenang. Dosaku penuh, namun ku Kaulah batu jamak, tempat berlindung. Ku berlindung di dalam-Mu. Kaulah batu jamak, tempat你是万古吧。
serangan musuh sungguh menekanku. Ku berteduh di bawah naunganmu. Cobaan datang bagai gelombang mendru. Kaulah batu jamak, tempat berlindung. Ku berlindung di dalammu. Kaulah batu jamak, tempat berlindung. Bapak Ibu, kita akan ambil waktu sedang kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya Bapa, tak kala kami menyanyikan pujian tadi, kami kembali diingatkan. Tuhan berkata, kami bisa datang kepada Tuhan karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Tapi kami menyadari Tuhan, tak kalah hiruk pikuk di dalam kehidupan ini, ambisi kami melihat dunia ini jauh lebih menarik daripada tawaran-tawaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan katakan melalui firman-Mu. Oh Tuhan, kembali kami mau datang di hadapan-Mu dan kami mau Tuhan, kami mau melalui pengakuan kami mau mengatakan, Tuhan Engkaulah Allah kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Dan pada kesempatan ini kami datang, kami mau sekali lagi memohon pengampunan Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami. Kami memohon kekuatan daripada Engkau. Kami tidak mengulang kesalahan kami. Jikalau kami mengulang kesalahan kami, Tuhan, tolong kami, ingatkan kami, Tuhan. Kami mau mengikut Engkau dengan segenap hati kami. Dan tolonglah kami, Tuhan. Kami hadir di pagi hari ini, di ruang kebaktian ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau meresponnya di dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, Tuhan. Menikmati puji-pujian kami, dan kami siap membukakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. 会众请站立。
Ini ayat yang sudah biasa kita, saya yakin Bapak Ibu kita sama-sama bisa menghafalkan ya. Mari kita tidak melihat layar, sama-sama kita menghafalkan ayat ini yang kembali mengingatkan kita Allah begitu besar mengasihi kita. 1, 2, 3, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。也，这是上帝的恩典信息。 Tetap berdiri, kita akan memasuki dalam pelayanan firman dan kita naikkan pujian Mandarin, Ai Women de Jia, yaitu mengasihi keluarga kami. 还没听到之前，我们来唱《爱我们的家》。每个人爱他，家拥有光彩；每个人付出，家就不孤独；每个人珍惜，家就有甜蜜；每个人宽恕，家就有幸福，让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，天地全地爱我们的家。 每个人爱他，家就有光彩；每个人付出，家就有孤独；每个人珍惜，家就有甜蜜；每个人宽恕， 家就有幸福，让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家，让爱天天住你家，让爱天天住我家。 不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家。Silakan duduk. 请坐下。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, berkata-katalah kepada kami. 神啊，我们要阅读你的话，求你对我们说。 Kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan pelayanan firman Tuhan, Tuhan berkati. 你两位要传讲神真理的仆人，你祝福他们； Dan setiap kami yang mendengar, Tuhan juga berkati. 每位听的，你也祝福他们。 Kami serahkan pelayanan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. 我们将这段传讲神福音的时间交托给神。我们祷告，奉耶稣的名求，阿门。 Saudara, mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Matius. 弟
弟兄姐妹，我们翻开圣经马太福音 Matius pasalnya yang ke-21, 21章 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. 23节到32节。Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. 马太福音21章23节到32节。 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesali lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 这是主耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚。 Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 祝所爱的弟兄姐妹们平安。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan Injil kita pada hari ini, kalau saudara baca, perhatikan dari awal sampai akhir. 我们今天所读的经文，如果你从头到末了读完它， Apa yang saudara dapatkan kesan dari orang yang bertanya kepada Yesus, maupun cerita tentang 2 orang anak tersebut? 对这2个儿子的比喻和那些问耶稣的人，你留下的印象是什么呢？ Saudara sama gak dapat kesannya dengan saya bahwa itu hanya basa-basi? 那你们的印象跟我是否是一样呢？那只是说说而已， Itu hanya lip service saja. 只是说说而已。 Kalau kita suka katakan itu nato doang. 那一句话就是只是说没有做， Hanya bicara tetapi tidak melakukan. 只有说没有做，只会说不会做。
Saudara, ketika Yesus mengajar, Yesus ditanya oleh para pemimpin agama pada waktu itu. 当耶稣在教训人的时候，就有宗教领袖在问他 Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? 你做这些事，你是掌做什么权柄？ Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? 是谁给你这样的权柄呢？ Saudara, buat saya ini lip service, basa-basi. 对我来说呢，那只是口头上说的话， Bukan sebuah pertanyaan yang muncul daripada sebuah pengakuan dan ketertundukan kepada kuasa Yesus. 而不是从内心所发出的承认和顺服来问耶稣。 Tetapi mereka mau mencari celah dan mau menjatuhkan Yesus. 他们要找耶稣的麻烦。 Dan Yesus sangat cerdas sekali dan dia tahu hati mereka yang jahat. 耶稣非常有智慧，知道他们心里是邪恶的。 Maka Yesus katakan, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? 所以耶稣说，耶稣很有智慧。耶稣说：“我也要问你一个问题，如果你们能够回答，我才回答你们。” Yesus balik bertanya kepada orang-orang itu. 耶稣问他们 Saudara, apakah yang mereka maksudkan dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Hal-hal itu apa, saudara? 那他们所问的那些事，那些事是什么事呢？ Jadi kalau saudara melihat bacaan sebelumnya, 如果你有读前面的一段， saudara akan menjumpai catatan tentang Yesus masuk ke Yerusalem, dielu-elukan sebagai Raja dan Mesias. 就是当耶稣进入耶路撒冷的时候，大家都呼喊迎接他。 Saudara, para pemimpin agama, para pemimpin masyarakat Yahudi enggak terima kalau Yesus dielu-elukan sebagai Mesias dan Raja. 宗教领袖不能够接受众人在欢迎耶稣进入耶路撒冷。 Lalu kalau saudara lihat lagi, habis catatan itu, Yesus membersihkan bait Allah. 这事以后呢，耶稣洁净圣殿， Dia mengusir para pedagang di bait Allah. 那些他赶出在圣殿做生意的人。 Nah, para pemimpin agama ini, para pemimpin masyarakat Yahudi enggak terima dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. 这些宗教领袖、犹太人的领袖，他们不能够接受耶稣所做的， Maka mereka bertanya, dengan kuasa apa kamu melakukan itu semua? 所以他们问耶稣：“你是掌着什么权柄做这些事？” Tetapi Yesus tahu bahwa itu hanya basa-basi. 但是耶稣知道他们那只是口头上问而已， Mereka sesungguhnya sudah tahu. 其实他们已经知道了。 Maka Yesus mengajukan pertanyaan yang mau tidak mau mereka tersudutkan. 那所以耶稣再问一个问题呢，让他们无话可说。 Maka Yesus bertanya, dengan kuasa apakah Yohanes membaptis? 所以耶稣问他们一个问题，就是说，施洗约翰是掌着什么权柄施洗？ Saudara, mereka diperhadapkan dengan sebuah dilema. 他们面对困难要回答这个问题。 Mereka tahu bahwa itu kuasa dari Allah, kuasa dari surga. 他们清楚知道说，约翰是从神来的权柄。 Tapi kalau mereka jawab bahwa itu adalah kuasa dari surga, kuasa dari Allah, 若是他们回答说他是从天上来的权柄， tetapi kenapa mereka nggak mau tunduk dengan Yohanes Pembaptis? 那问题是他们为什么不要顺服施洗约翰呢？ Karena memang Yohanes Pembaptis menggoncang akan wilayah nyaman mereka. 因为约翰已经震撼了他们安全地带。 Yohanes Pembaptis meneriakan pertobatan. 约翰呼喊的就是悔改， Dan dia mengkritik semua orang yang berbuat salah. 他批评那些作恶的人， Termasuk para pemimpin agama ini. 包括那些宗教领袖。 Nah, kalau mereka katakan dari Allah, kok kamu tidak mau tunduk dengan Yohanes Pembaptis? 那若是他们回答说是从神来的权柄，那你们为什么不信呢？ Tetapi kalau mereka katakan dari manusia, 若是他回答说是从人来的， mereka juga takut dengan umat dan bangsa Israel yang pada waktu itu mengakui bahwa itu adalah otoritas dari Allah. 他们也害怕百姓，因为他们知道约翰是先知。
Maka mereka cari aman, mereka katakan saya tidak tahu. 所以为了自己的安全，他说我不知道。 Maka Yesus juga katakan aku juga tidak akan menjawab dari kuasa apakah aku melakukan itu semua. 所以耶稣也说，我也不告诉你们，我是掌着权柄做这些事。 Saudara, mereka tahu bahwa apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan adalah kuasa dari Allah. 他们知道耶稣所做的、所教导的是从神而来， Tetapi mereka tidak mau tunduk. 但是他们不愿意顺服， Mereka tidak mau mengakui kuasa Yesus sebagai anak Allah. 他们不愿意相信、不愿意承认耶稣是从神来的权柄。 Karena itu saudara, saya melihat Yesus memperlihatkan percakapan itu ditutup dengan perumpamaan tentang 2 orang anak. 所以耶稣就讲了一个比喻，2个儿子的比喻。 Yang saya pikir masih ada sambung menyambungnya dengan percakapan tadi. 我觉得是跟刚才所说的有连带关系。 Yesus mau menunjukkan mereka itu seperti anak sulung yang diminta oleh ayahnya, "Nak, pergilah ke kebun anggur untuk bekerja." 耶稣所要讲的呢，他们就像那个大儿子说：“孩子，你去公园里去园子里工作。” Tetapi anak itu katakan, "Iya, Bapak, 他说：“好，我去， aku pergi ke kebun anggur." 我就去葡萄园工作。” Saudara, itu lip service basa-basi yang hanya di mulut aja. 那只是口头上说说而已， Tetapi anak itu tidak pernah pergi ke kebun anggur. 但是他从来不去葡萄园。 Sebaliknya, anak yang kedua ketika bapaknya katakan, "Nak, bantulah Bapak, pergilah ke kebun anggur." 当他对第二儿子说呢：“孩子，你帮助爸爸去葡萄园工作。” Saudara, anak ini berkata, "Saya tidak mau, Bapak." 孩子回答说：“我不要。” Tetapi kemudian dia menyadari 但是后来他觉悟了， bahwa itu salah. 那样是错误的。 Dia mengakui 他承认 otoritas ayahnya. 爸爸有这样的主 Dia 权， tunduk kepada kuasa ayahnya. 他应当顺服爸爸， Maka dia menyadari bahwa perkataan itu salah. 所以他觉得自己错了， Lalu dia pergi ke kebun itu dan bekerja. 然后他就去葡萄园工作。 Dan Yesus berkata, 耶稣说 siapakah anak ini, dari kedua anak ini siapakah yang menuruti perkataan dan kehendak bapaknya?：“ 从这2个儿子，哪一个是顺服爸爸的话呢 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ？” 主所爱的弟兄姐妹， hari ini tema yang kita angkat adalah keluarga yang mengakui kuasa Allah. 今天我们的主题是承认上帝能力的家庭。 Saya bersyukur bahwa GKI Kanaan, GKI mempunyai tradisi. Dalam 1 tahun kita mengkhususkan bulan Oktober sebagai bulan keluarga. 我很感恩，因为印尼基督教会呢，每年都定下10月份是家庭月。 Dari bacaan lectionary, bacaan Injil hari ini, 我们今天所读的福音经文， tentang percakapan para pemimpin agama yang tidak mau percaya dan mengakui kuasa otoritas Yesus. 讲到宗教领袖不愿意相信和承认耶稣的能力， Maka GKI mengambil tema dari bacaan ini dalam bulan keluarga adalah keluarga yang mengakui kuasa Allah. 所以从这段经文，印尼基督教会就定下一个主题，就是相信和承认上帝能力的家庭。 Saudara, pada waktu saya kecil, bukan kecil mungkin pemuda, 当我年轻的时候， saudara pernah lihat pajangan ini enggak? 曾经看过这样的一个图画呢，那个 Saya punya saudara, saya waktu nyiapkan khotbah ini cari-cari di mana yang nggak ketemu. 那我有这一幅，但是我要讲到的时候，我在找，没有找到。 Mungkin yang seangkatan dengan saya, saudara, mungkin pernah lihat kalau di rumah-rumah itu ada apa? Ada pajangan yang ditempel di tembok. Yang banyak kali saudara dijumpai adalah kata-katanya adalah seperti ini: Yesus Kristus kepala rumah tangga ini. 可能跟我同一代的人呢，曾经看过在人的家里有一幅的图画，写着“基督是我家之主”。 Atau versi yang lain adalah
Tuhan adalah kepala rumah ini. 或者换一句话说，就是耶稣是我家之主。 Pernah lihat saudara? 看过吗？ Saya rasa pernah lihat ya. 我相 saudara 信 ya. 大家都看过。 Saudara, bulan keluarga di minggu pertama ini, 在家庭月的第一周， tema ini mau mengingatkan kita. 这个主题要提醒我们， Dalam kekristenan ketika terjadi pernikahan, 在基督教的如果有结婚、 membangun rumah tangga, 建立一个家庭， saudara bukan urusan pria dan wanita saja, tetapi ada Tuhan di dalamnya. 不只是一个男一个女，而是有神在当中， Bukan dua pihak, tetapi tiga pihak. 不是两方面，而是有三方面。 Dan Tuhanlah yang menjadi kepala rumah tangga. 神就是这个家的主人， Saudara, seperti percakapan Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama itu. 就像耶稣和宗教领袖在谈话。 Apakah Tuhan sebagai kepala rumah tangga kita itu sebuah basa-basi aja? 神是我们一家之主，只是我们口头上说说而已吗？ Sebuah lip service aja? 只是口头上的话而已吗？ Ataukah betul saudara dan saya mengakui dan tunduk pada otoritas kuasa Yesus sebagai kepala dalam rumah tangga kita? 或者你我真正的承认耶稣就是我们这个家庭的主人？ Apakah sungguh-sungguh perkataan Yesus Kristus adalah kepala rumah tangga terlihat dalam Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? 在我们的家庭里呢，是否有把它活出来？基督就是我们这个家庭的主人。 Apakah otoritas kebenaran dan kuasa Allah dihidupkan dalam keluarga saya dan keluarga saudara? 在你我的家庭，是否有把耶稣基督的话、耶稣基督的权柄活出来呢？ Saudara, bulan keluarga kita diawali dengan pesan, sungguhkah Tuhan itu ada di tengah keluarga kita? Sungguhkah Tuhan itu menjadi kepala dan kita mengakui otoritas kuasanya? 那在家庭月的第一桌的主题就是提醒我们，我们要去思考，是否我们在我们的家庭里面，耶稣真正的是我们家庭的主人。 Saudara, ini gambar daripada Dr. James Dobson. 这就是雅各的照片。 Sekarang usia dia 87 tahun. 现在已经87岁了。 Saudara, dia seorang Kristen, seorang psikolog, ya. 他是一个基督徒，他是一个心理学家， yang mempunyai dampak pengaruh yang besar dalam kehidupan keluarga masyarakat Amerika. 在美国的家庭里呢，他有一个很大的影响。 Tahun 1980, 1980年， dia ditetapkan sebagai salah satu dari 10 orang yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat Amerika. 他是10个人当中的其中一个，带来美国的家庭很大的影响。 Dia banyak menulis buku tentang keluarga. 他写很多的书关于家庭的。 Kalau saudara search di internet, pasti dapat. 如果你在电脑网络去寻找，一定会找到。 Bukunya juga udah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 他很多书已经翻译成印尼文。 Saudara, yang saya mau cerita adalah ketika dia menceritakan tentang keluarganya. 当他分享他的家庭， Dia menceritakan tentang ayah ibunya, keluarga yang tunduk pada kuasa Allah. 他谈到他的父母亲非常的顺服上帝的能力。 Saudara, ayah dari Dr. James Dobson itu adalah seorang hamba Tuhan, seorang penginjil keliling. 他的爸爸是一个神的仆人，是到处传福音的人。 Dia bukan seorang gembala dari satu jemaat. 他不是一个教会的牧师， Ibunya seorang ibu rumah tangga. 他的妈妈是家庭主妇。 Dr. James Dobson anak tunggal. 雅各是独生子， Dia seringkali menyaksikan setelah ayahnya melayani dari satu gereja, saudara mereka dia pulang, lalu ayahnya itu sambil minum kopi, minum teh, selesai pelayanan bercakap-cakap dengan ibunya. 那爸爸到一个教会去侍奉回来的时候呢，就喝咖啡，就跟他妈妈谈话。
Maka biasanya banyak kali si ayah di akhir percakapannya akan berkata kepada ibunya. 谈话之后呢，他会告诉他的妈妈说， Satu kali ayahnya berkata, 有一次他爸爸这样说， tadi saya melihat anak pendeta tidak memiliki sepatu yang bagus. 我刚才看到一个牧师的孩子没有鞋子穿， Karena hidupnya memang kurang. 因为他家庭很困难， Dan saya ingin memberikan kepada orang itu. 我很想买一双鞋子给他。 Jadi sebagian dari uang yang telah saya terima, 我所领受的钱， saya berikan untuk keluarga pendeta tersebut. 我就给那个家庭， Supaya anak itu bisa memiliki sepatu yang bagus. 让那个孩子有鞋穿。 Biasanya Mama Dr. James Dobson hanya berkata kepada ayah daripada Dr. James Dobson, yaitu suaminya, 平常呢，这个妈妈会对爸爸说 Jimmy, itu panggilan istrinya kepada suaminya, 就是她对丈夫说：“雅各， jika itu yang Tuhan gerakan untuk engkau lakukan, maka lakukanlah. 若这是神感动你去做，你就做吧。” Saudara, inilah yang dilihat oleh Dr. James Dobson, interaksi antara papa dan mama yang begitu harmonis, yang mendahulukan Tuhan di atas kepentingan pribadinya. 这就是雅各亲眼看到爸爸妈妈如何把神的话放在第一，过于他自己家庭的需要。 Sebab bisa saja keluarga itu sedang punya kebutuhan. 很有可能他们也很需要钱。 Mama Dr. James Dobson bisa aja marah dan berkata, 他的妈妈可能会生气， kenapa kamu tidak memikirkan keluarga dahulu? 为什么你为什么没有先想到我们家庭的需要呢？ Kenapa kamu memikirkan orang lain dan sebagainya? 为什么你先去想到别人的需要过于我们呢？ Padahal kita juga punya kebutuhan. 其实我们也有需要， Tetapi saudara, tidak dilakukan oleh mamanya Dr. 但 James 是 Dobson. 他的妈妈却没有这样做。 Kedua-duanya, ayah ibu James Dobson ini mempunyai pikiran Kristus. 他爸爸妈妈都有基督的思想， Menundukkan kepentingan pribadi mereka di kaki Tuhan. 他们把自己的需要放在耶稣的脚前， Mereka adalah keluarga yang tunduk pada kuasa Allah. 他们是顺服上帝能力的家庭。 Saudara, inilah yang James Dobson lihat dalam keluarganya. 这就是雅各在他家里所看到的。 Buat James Dobson, Tuhan hadir di tengah keluarga. 对于雅各来说呢，耶稣临在他们的家庭里面， Bukan dalam aras teori, 不只是理论而已， tetapi dia lihat Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan hidup di dalam kehidupan ayah ibunya. 他亲眼看到神的权柄、神的话、神的灵在他们的家庭里面，在他爸爸妈妈身上。 Saudara, Dr. James Dobson bertumbuh besar menjadi orang yang mencintai Tuhan. 所以呢，他长大了，他是一位爱神的人， Yang dengan serius mau melayani Tuhan. 他很诚恳的、很真心的要侍奉神。 Dan karya James Dobson memberikan pengaruh bagi keluarga-keluarga di Amerika Serikat. 所以呢，他所做的影响了美国许许多多的家庭。 Itu diawali dia bertumbuh di tengah keluarga yang tunduk pada kuasa Allah. 这是因为他生长在一个顺服上帝能力的家庭里。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Yang kedua yang saya ingin cerita adalah tentang Jonathan Edward. 第二我要说的是约拿丹， Dia seorang teolog 他是一个神学家， yang hidup pada abad ke-18. 活在18世纪。 Saudara, dia tokoh kebangunan rohani di Amerika pada abad ke-18. 他是复兴灵命的神学家， Yang disebut dengan Great Awakening. Kebangunan yang besar. 就是很大的复兴。 Saudara, yang menarik adalah Jonathan Edward adalah seorang pengkhotbah KKR yang bicaranya tenang. 那这个约拿丹呢，他是一个布道家，他讲道是很冷静的。 Yang khotbahnya saudara
hanya baca teks dari awal sampai akhir. 他讲道就是读他的讲道文从头到末了。 Saudara, yang menarik adalah bagaimana Tuhan pakai dia diawali dengan kebaktian saudara yang tanpa sengaja. 那神使用他呢，是在一个没有计划的当中。 Jadi ada pengkhotbah kebangunan rohani yang tidak bisa menjalankan tugasnya entah karena apa, maka dimintalah Jonathan Edward untuk berkhotbah. 这是因为有一个布道家，那个时候不能够来，就叫他来代替。 Dia sebenarnya pengkhotbah pengganti. 他是代替人家讲道的。 Lalu saudara dia menggantikan, dia khotbah bukan tipe yang berapi-api yang luar biasa bicaranya. 他不是很有台风，讲到很有精神活力的。 Tetapi dikatakan dia khotbahnya pelan, tenang suaranya, dan menariknya adalah dari awal sampai akhir dia hanya baca teks. 那就是很有趣的，就是从头到末了，他就是一直在读他的讲章。 Saudara, dia khotbah dia itu diberi judul orang berdosa di bawah murka Allah. 他的主题就是在神的怒中的罪人。 Tetapi waktu dia berkhotbah, dia bacakan naskah khotbahnya itu. 当他读他的讲章的时候， Satu persatu jemaat maju ke depan dan bertobat. 一个一个到前面来悔改， Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. 悔改认罪，上帝的灵、圣灵大大的动工在他们当中。 Demikian yang dia lakukan dari satu gereja ke gereja yang lain. 就是这样呢，他就到一个教会到另外一个教会去讲道。 Tetapi yang saya mau soroti saudara adalah bagaimana kehidupan keluarga Jonathan Edward. 我要关注的是他的家庭。 Saudara enggak mungkin yang saya baru ketemu saudara ya mungkin saya enggak tahu. Keluarga yang dicatat keturunannya sampai keturunan ke-6 saudara. 啊，他所记录的那是第6代了。 Jadi Jonathan Edward ini membangun sebuah keluarga dengan istri dan anaknya sebagai keluarga yang tunduk kepada Allah. 他和他的孩子，他们的家庭是顺服上帝的， Dan itu berdampak kepada anak-anaknya. 也影响到他的孩子。 Bahkan tidak hanya kepada anaknya, cucunya, cicitnya sampai generasi ke-6. 影响他的子孙呢，到第6代。 Jadi mereka mendokumentasikan saudara seluruh keturunannya. 所以他们就把他的家族记录下来， Sampai generasi ke-6 tercatat semuanya dan semuanya melayani Tuhan. Dan semuanya mempunyai karya. Enggak hanya di gereja tetapi juga di masyarakat Amerika. 就是从第1代到第6代的子孙们呢，都为主工作，非常的相信承认上帝的能力，不但在美国，也到别的地方。 Saudara untuk hidup menjaga angkatan kita mungkin oke bisa. 可能如果只是能够持守我们这一代，可能还可以。 Tetapi angkatan kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-6 sampai semuanya keturunannya itu takut akan Tuhan itu jarang sekali. 如果要到第2代、第3、第4、第5、第6代呢，全家人都敬畏神呢，这是一件很难的事。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， kita bersyukur bahwa kita berada dalam tradisi GKI yang setiap bulan kita merayakan bulan keluarga. 每一年，我们很感恩，因为印尼基督教会每一年有1个月是在传讲家庭月。 Pesan firman Tuhan dalam minggu pertama bulan keluarga ini. 这个月家庭月的第1周的主题， Apakah kita telah menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga kita? 我们是否真的让耶稣成为我们一家之主呢？ Apakah kita sekeluarga telah tunduk pada kepemimpinan Kristus di dalam keluarga kita? 我们全家人是否顺服耶稣基督的领导呢？ Apakah kita telah menjadi keluarga yang mengakui kuasa Allah di dalam keluarga kita dan kehidupan rumah tangga kita? 在我们的家庭里面，我们是否真正的相信和承认耶稣基督的能力在我们的家庭里面？ Saudara,
marilah kita terus bekerja keras untuk mewujudkannya. 让我们继续的努力来实现这一件事。 Saya dan keluarga saya, 我和我的家庭， saudara dan keluarga 你 saudara, 和你的家庭， marilah kita menjadi keluarga yang mengakui kuasa Allah. 让我们成为我们的家庭是承认相信耶稣基督的能力。 Selamat memasuki bulan keluarga, Tuhan Yesus memberkati. 恭祝大家进入家庭月，上帝祝福大家。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Saudara, ambillah saat teduh sejenak. 我们静默在神面前， Berdoalah kepada Tuhan dan lihatlah kehidupan pernikahan dan keluarga kita. 我们向神祷告，看看我们的婚姻生活， Apakah kita telah menjadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga kita? 我们是否有让耶稣基督成为我们一家之主呢？ Apakah kita telah tunduk pada kuasa Kristus 我 tersebut? 们是否有顺服耶稣基督的能力呢？ Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. 我们个别的在神面前祷告。 Tuhan, terima kasih untuk pesan daripada firman Tuhan. 神啊，感谢你的话， Jadikan kami keluarga yang menjadikan Engkau kepala rumah tangga kami. 帮助我们真的让主耶稣基督成为我们一家之主， Bukan sekedar basa-basi, 不只是口头上说说而已， tapi kami sungguh-sungguh mengakui dan tunduk pada kuasa Tuhan. 而是真正的相信、承认和顺服神的能力。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 我们祷告，奉耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Jemaat saya undang untuk berdiri. 会众请站立。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代先知和将来众信徒一起宣告我们的信仰，使徒信经回想我们受洗时的承诺。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活，升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan duduk, kita akan masuki doa syafaat. 请坐下。
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami memasuki bulan keluarga di bulan Oktober ini. Biarlah kami memohon akan kerendahan hati dari Tuhan untuk kami bisa menjadikan keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Beri kekuatan kepada kami Tuhan untuk tunduk menjadi keluarga yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran yang bersifat basa-basi di dalam ucapan kami, tetapi kebenaran yang dihidupkan dalam keluarga kami. Berkati setiap jemaat GKI Kanaan dengan segala pergumulannya ya Tuhan. Pergumulan akan pekerjaan, akan bisnis, pergumulan akan studi, pergumulan akan tepan hidup, pergumulan masalah pernikahan, hubungan orang tua dan anak, suami istri, Tuhan tolong. Dan akhirnya kami juga menyerahkan jemaat-jemaat kami yang karena usia lanjut atau karena sakit, mereka lemah tubuhnya. Tuhan beri terus iman yang teguh. Tuhan beri terus kekuatan untuk kesembuhan mereka. Bapa, kami menyerahkan jemaat kami yang usia indah dan lanjut usia ke dalam tangan. Biarlah Tuhan saja yang terus memelihara. Dan akhirnya kami terus berdoa buat pesta demokrasi yang akan kami songsong sebentar lagi. Tuhan, kami menyerahkan pemilihan umum, presiden dan wakil presiden kami serta anggota-anggota dewan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah suasana boleh berjalan dengan baik, dengan tertib dan aman. Dan kami bisa menyelesaikan pesta demokrasi dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, inilah pokok doa syafaat kami yang kami araskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita ada persembahan pujian dari Kur Lilin Kecil. 我们来听小蜡烛儿童诗班。Anak-anak ini adalah masa depan kita, dan jikalau Bapak Ibu di dalam keluarga ada anak, ada cucu yang belum dibawa ke tempat ini untuk bersama-sama kita ajarkan tentang firman Tuhan, kami mempersilakan Bapak Ibu membawanya mereka ke sini untuk bergabung di dalam sekolah minggu yang diselenggarakan setiap hari Minggu jam 10 pagi sesuai dengan waktunya kebaktian 2. 如果在你们的家还有儿童、小孩或者孙子，还没参加主日学，可以带来这里参加我们的主日学，每周星期日10点早上。
Ada firman Tuhan yang berkata, jikalau engkau mendidik anak-anak kecil ini di dalam firman Tuhan sewaktu mereka kecil, maka mereka tidak akan menyimpang sampai mereka besar tua. 如果我们培养他们在基督里，所以长大后他们会在基督的真理生活。 Kita masuki liturgi persembahan. 我们进入奉献。 Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 5 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 今天的奉献经文取自希伯来书第13章第5节：你们存心不可 贪爱钱财，要以自己所有的为主，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。” Kita rangkai dengan pujian Limpahlah pialamu. 我们来唱器皿交主。 Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan salah yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. 要将你的心，你的心突破是你的心，切下发而己的前来，虚同心和全体所有的结果，有你的手，你的爱充满心怀。 现在主要充满紧紧的约满你要将心情来看，不空不的退缩里，应要真要充满你的心的满意，充满他灵与能力。 Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu, memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, seperti pujian ini memenuhi hati kami. Tuhan, ada penuh di dalam hati kami, di dalam segala seluk-beluk kehidupan kami ada Tuhan, di dalam keluarga kami ada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami bisa mendengarkan, kami bisa merespon, dan kami bisa memberikan persembahan. Kami menyadari ini semua adalah anugerah yang kami terima dari Tuhan. Tolonglah tangan-tangan yang mengelola persembahan-persembahan ini untuk dipakai memuliakan nama-Mu, menjadikan sebanyak mungkin
Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus, sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Yao jiang ni men de xin yang wang上帝，当真为基督的见证，感谢上帝，赞美上帝。从今时直到永远。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使大的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今世直到永远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selamanya. Haleluya. Saat teduh, silakan duduk saat teduh. 请坐下默祷。 Kami mohon perhatian untuk Bapak Ibu sebentar, karena ini adalah bulan keluarga. Kami ada sedikit acara untuk pembukaan bulan keluarga.
因为这次家庭节，我们有一些表演。Bapak Ibu bisa mengikuti ada kegiatan pembukaan di lantai lobi, di lobi lantai 1. Ada pembukaan